أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم
قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah, kerana dengki bahawa Allah menurunkan kurnianya kepada sesiapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Kerana itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir yang ditimpakan azab yang menghinakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya, padahal Al-Quran itu adalah hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, wahai Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh Nabi-Nabi Allah jika kamu orang-orang yang beriman? Dan sesungguhnya Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran, kemudian kamu mengambil anak lembu sebagai sembahan setelah pemergiannya, dan kamu menjadi orang-orang yang zalim. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami mengangkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, berpegang teguhlah dengan apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkan ke dalam hati mereka kecintaan menyembah patung anak lembu kerana kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat membacakan ayat daripada surah Al-Baqarah, daripada ayat 90 hingga ke 93. Dalam ayat ini masih lagi kita membicarakan tentang apa yang berlaku ke atas Bani Israel, satu kelompok daripada kalangan kaum Yahudi, yang mana kita boleh lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana keadaan mereka ketika mana Bani Israel ini, mereka ini, golongan Yahudi ini, mereka diberikan kitab Taurat, diberikan kurniaan kepada mereka tentang bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kepada mereka amanah dan tanggungjawab untuk melaksanakan apa yang ditugaskan kepada mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberikan kepada mereka tanggungjawab dan tugas untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita boleh lihat bagaimana sifat yang ada kepada Bani Israel, yang mana mereka ini mengingkari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada mereka, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Yahudi, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Bani Israel, yang mana mereka ini mengingkari apa yang disampaikan seperti mana kitab-kitab terdahulu, bahkan mereka mengingkari apa yang ada pada hari ini, iaitu Al-Quran. Dan kita boleh lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi berhadapan dengan kaum Yahudi, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala timbulkan persoalan kepada kaum Yahudi, yang mana mereka ini, sekiranya mereka ini beriman, kenapa mereka ini masih lagi berlaku pembunuhan di kalangan orang-orang, di kalangan para nabi terdahulu. Kita boleh lihat sejarah kaum Yahudi, bagaimana mereka ini membunuh nabi mereka. Dan kita boleh lihat dalam periwayatan sejarah bagaimana Bani Israel ataupun kaum Yahudi ini, mereka adalah golongan yang diberikan
ramai para rasul untuk berdakwah pada kaum mereka. Ini yang kita menjadi peringatan kepada kita bagaimana golongan Yahudi ini, atau khususnya kepada Bani Israel ini, mereka ini melawan utusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Sama juga seperti mana yang diturunkan kitab-kitab terdahulu kepada Bani Israel, juga kitab Alkitab, yakni Al-Quran pada hari ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita boleh lihat konsep Al-Quran ini juga menunjukkan kepada kita yang dipanggil tentang khitab, ataupun ditujukan Al-Quran ini, ayat-ayat Al-Quran ini kepada siapa. Kalau kita lihat, kalau kita baca ayat Al-Quran ini, kita boleh lihat macam mana Allah Subhanahu Wa Taala berdialog dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita lihat dari sudut ilmu ulum Al-Quran, kita akan lihat bahawa bagaimana Al-Quran ini tidak hanya dikhususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia diberikan peringatan sehingga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikhitabkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi konsep Al-Quran ini, antara selain daripada yang pernah saya sebut dalam memudayakan Al-Quran, sama ada yang pertama dulu maupun yang kedua, konsep Al-Quran ini juga dibahagikan kepada dua. Yang pertama, konsep yang bersifat mubasyirin, basyira, iaitu berita, kabarkan tentang berita gembira. Ini yang ada pada konsep Al-Quran. Kita boleh lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada berita kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Tidak hanya orang itu beriman, tetapi mereka itu melaksanakan apa yang Allah Ta'ala suruh dan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Yang kedua, konsep al-mau'izah ataupun peringatan. Ini konsep yang kedua. Konsep yang kedua ini sebenarnya dia bukan untuk melemahkan orang-orang beriman, tetapi ia lebih menguatkan orang-orang beriman. Kerana apa? Untuk mengelakkan orang beriman daripada terlibat dengan azab api neraka. Ini yang bersifat peringatan kepada kita. Jadi kadang-kadang bila mana kita mengamati ayat Al-Quran, kadang-kadang kita merasakan ayat tersebut terlalu berat bagi kita. Sedangkan ayat Al-Quran ini ia bersifat petunjuk dan bersifat pedoman bagi kita sekiranya kita memahaminya. Kadang-kadang kita merasakan bahawa ayat ini terlalu menyusahkan bagi kita, maka ia perlu dimuhasabah di dalam hati kita, bagaimana, kenapa ayat ini merasakan berat bagi kita, bermakna hati kita bermasalah pada ketika itu. Jadi kita boleh lihat juga bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berikan peringatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Taala memberikan peringatan kepada Bani Israel. Allah Taala memberikan peringatan kepada kaum Yahudi yang mana mereka ini berlaku zalim ke atas diri mereka. Dan kita boleh lihat juga bagaimana mereka ini mengatakan bahawa mereka beriman ketika mana turunnya Taurat kepada mereka, tetapi bila mana suruh untuk beramal, dia kena ingat, kadang-kadang dia lupa bila mana Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan mereka ini daripada ancaman Firaun. Mereka lupa akan azab Allah Subhanahu Wa Taala apabila mereka ini tidak memahami dan tidak melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja untuk pagi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.